Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan bab 3, liability dan equity. Topik ini adalah untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 di semester 1. Okey, pengenalan kepada liability dan equity. Okey, tarikh liability. Liability merupakan obligasi atau tanggungan perniagaan yang wujud disebabkan oleh peristiwa masa yang lepas yang mana penyelesaian kepadanya dijangka akan melibatkan pengaliran keluar sumber ekonomi perniagaan tersebut, iaitu keperluan untuk membuat bayaran tunai atau menyediakan barangan dan perkhidmatan kepada perniagaan lain. Okey, takrif equity merupakan obligasi atau tuntutan pemilik perniagaan ke atas baki aset selepas tuntutan yang dibuat oleh liability. Ciri-ciri liability mesti wujud dalam keadaan semasa. Yang pertama. Yang kedua, mesti melibatkan perbelanjaan pada masa hadapan. Yang ketiga, mesti dapat menentukan kewujudannya. Yang keempat, mesti dapat ditentukan jumlahnya. Yang kelima, tempoh matang perlu diketahui atau dapat dianggarkan. Liability semasa takrif adalah satu bentuk liability yang dijangka akan dibayar menggunakan aset semasa yang ada dengan mewujudkan liability semasa yang lain dan mesti dibayar dalam masa 1 tahun. Liability semasa ialah obligasi yang perlu dijelaskan dalam tempoh sama ada 1 tahun atau satu tempoh operasi yang mana lebih panjang. Liability semasa terbahagi kepada dua, iaitu liability pasti dan liability dianggarkan. Untuk yang nota seterusnya kamu cuba dapatkanlah dari buku-buku. Saya tak bermaksud untuk membuat video ni lebih panjang. Okey, seterusnya contoh-contoh untuk liability ini adalah akaun belum bayar. Ia melibatkan ada format lah. Akaun belum bayarnya melibatkan belian dan secara hutang. Okey, dia ada format dia. Kamu cuba dapatkan daripada nota-nota. Nota belum bayar, lain-lain belum bayar, belanja belum bayar, hasil belum terperoleh. Okey, 3.3 liability jangka panjang atau liability bukan semasa. Liability jangka panjang ialah satu obligasi atau tanggungan yang dijangkakan akan dibayar dalam tempoh lebih daripada satu tempoh operasi. Pada amnya, liability jangka panjang terbahagi kepada dua, iaitu amount yang dipinjam dalam jangka masa panjang dan liability terakhru jangka panjang. Dan contoh-contoh dia, pinjaman, tiada janji, bond, debenture dan lain-lain lah. Kamu boleh merujuk notah juga. 3.4 liability luar jangka atau contingency. Okey, liability luar jangka atau contingent ialah liability yang belum wujud lagi. Okey, menurut MFRS 137, ianya ialah obligasi yang mungkin akan timbul daripada peristiwa lepas. Kewujudannya hanya dapat dipastikan dengan berlakunya atau tidak berlakunya peristiwa masa depan yang tidak pasti dan bukan di bawah kawalan entiti berkenaan, atau obligasi semasa yang timbul daripada peristiwa lepas tapi tidak dikira kerana yang pertama, tidak pasti aliran keluar sumber yang memberikan manfaat ekonomi diperlukan untuk penyelesaian obligasi berkenaan. Yang kedua, amount obligasi itu tidak dapat ditukur dengan kebolehpercayaan yang penuh. Okey, liability luar jangka perlu dinyatakan dalam nota-nota kepada penyata keuangan kecuali jika tiada kemungkinan berlaku aliran keluar sumber atau dana yang mengandungi manfaat ekonomi. Okey, contoh-contoh dia. Tuntutan mahkamah, waranti dan sebagainya lah. 3.5 equity, komponen equity pemilik.
tiga jenis milikan perniagaan. Untuk milikan tunggal, unsur ekuiti pemilik dia modal ambilan untung bersih. Perkongsian, unsur ekuiti pemilik dia akaun modal, akaun semasa. Syarikat, unsur ekuiti pemilik modal saham, rizab modal, rizab hasil. Koperasi, unsur ekuiti pemilik ialah modal saham dan rizab. Okey, kita lihat contoh soalan. Yang A, nyatakan perbezaan antara liability dengan equity. Okey, jawapannya liability, obligasi atau tanggungan perniagaan yang wujud disebabkan oleh peristiwa masa lepas. Manakala equity, obligasi atau tuntutan pemilik perniagaan ke atas baki aset selepas tuntutan dibuat oleh liability. Yang palang-palang slash tu adalah menunjukkan markah lah, markah untuk setiap yang diberi jawapan. Pada 1 Januari 2019, buku ledger perniagaan Mawar menunjukkan baki liability semasa seperti berikut. Akaun belum bayar RM16,050, cukai jualan belum bayar RM7,600. Urus niaga bagi bulan Januari adalah seperti berikut. Kamu boleh tengoklah, tak perlulah saya rasa saya baca. Daripada Januari 1, Januari 2. Januari 2 ada 2 urus niaga, Januari 5, Januari 9, Januari 15 dan Januari 26. Okey, soalan dia dikehendaki sediakan A. Catatan jurnal bagi setiap urus niaga di atas. B. Catatan jurnal perasan pada 1 Januari 2019 untuk nota belum bayar masih dipegang. Anggaran liability jaminan atau garanti dengan andaian bahawa 8% daripada jualan keluaran baru akan dipulangkan untuk diganti dengan tunai. C. Sediakan penyata kedudukan keuangan bahagian liability pada 1 Januari 2019. Okey, ini jawapan dia, jurnal am daripada Januari 1 tadi. Januari 1 bank debit 75,000, yang palang slash tu menunjukkan markah lah. Satu slash tu setengah markah. Nota belum bayar 8%, 75,000. Merekod pinjaman dari bank A. Keterangan mesti ada, keterangan ni tak ada markah, tapi kalau tak disediakan untuk kertas 1 ni akan ada penolakan markah sebanyak 1/4. Januari 2, bank 22,000, nota belum bayar 12%, 22,000, menandatangani nota belum bayar dengan bank B. Masih lagi 2 hari bulan, bank 14,000. Hasil belum terima, hasil belum terperoleh, kredit 14,000. Rekod hasil sewa belum terperoleh yang diterima pada syarikat Melati. Jurnal am, sambungan Januari 5, tunai 25,242, jualan 23,591. Ni disahkan ada jalan kerja kemudian, kamu boleh semak nanti. Cukai jualan belum bayar 1,651, merekod jualan tunai termasuk cukai jualan belum bayar. 9 bulan belian 15,537, akaun belum bayar perniagaan azali membeli barang niaga secara kredit. 15 hari bulan cukai jualan belum bayar 7,620, kredit bank 7,620, menjelaskan cukai jualan tahun 2016. Okey, 26, akaun belum terima 1,000, RM 31 dan 6%, 32,860, jualan 31,000, cukai jualan belum bayar 1,860, menjual satu keluaran baru secara kredit. Okey, dekat bawah ni saya tambah keterangan diperlukan, keterangan yang dalam kurungan ni. Jika tiada ditolak 1/4 markah seperti yang saya beritahu tadi. Okey, ini jalan kerja yang saya beritahu tadi lah, yang start tadi. Kita nak cari jualan, dia beri tunai dibayar 25,242. Okey, ini jalan kerja matematik lah. Jualan tambah 7% dan jualan dapat 25,242. Jadi 107% jualan sama dengan 25,242. Selesaikan jualan, kamu dapat 23,591. Cukai jualan ni kamu dapat 7%, dapat angka 1,650. Untuk yang B pun dia minta jurnal am.
Okey, yang ini saya tak buat keterangan lah. Kamu cuba fikirkan sendiri. Saya cuma beri jawapan, tapi keterangan mesti ada. Kalau tak ada akan tolak 1/4 markah. Belanja faedah 500. Ni ada jalan kerja dia. Faedah belum bayar, kredit 500. Belanja faedah yang ini 220, kredit faedah belum bayar. Keterangan kamu fikirkan sendiri. Okey, 2019 Disember 1 belanja jaminan 2480, kredit jaminan belum bayar 2480 pun sama. Sediakan keterangan sendiri. Ini diminta penyata kedudukan keuangan tapi bahagian liability lah. Okey, peniaga mawar, penyata kedudukan keuangan bahagian liability pada 31 Januari 2019. Okey, akaun belum bayar 31587, cukai belum bayar, ada jalan kerja lah, semua ada 3511. Nota belum bayar 12%, 22,000. Hasil belum terperoleh 14,000. Faedah belum bayar 720, jaminan belum bayar 2,480. Liability bekas masa nota belum bayar 875,000. Okey, liability ni topik yang agak popular untuk kertas 1, tapi kebanyakan pelajar agak susah lah untuk menjawab topik ni. Okey, terima kasih kerana menonton. Jika rasa video ni bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.